Hadis riwayat Yusuf bin Musa tadi. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair, katanya Fatimah binti Abi Hubeish telah menceritakan kepadaku bahawa dia telah menyuruh Asma, atau Asma telah menceritakan kepadaku bahawa Fatimah binti Abi Hubeish telah menyuruhnya supaya bertanya untuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya dia tidak bersembahyang pada beberapa hari yang selalu dia tidak bersembahyang pada hari-hari itu. Thumma taghtasilu, kemudian setelah berlalu beberapa hari yang dia kedatangan haid pada hari-hari itu, taghtasil, dia mandi. Abu Daud berkata hadis ini telah diriwayatkan oleh Qatadah dari Urwah bin Az-Zubair dari Zainab binti Ummi Salamah bahawa Ummu Habibah binti Jahsh telah beristihadah. Maka Nabi SAW menyuruhnya supaya tidak bersembahyang pada hari-hari yang biasa dia kedatangan haid, pada hari-hari yang biasa dia mengalami haid. Thumma taghtasil wa tusalli, kemudian setelah habis hari-hari itu taghtasil, dia mandi, wa tusalli, dan bersembahyang. Abu Daud berkata Ibnu Uyainah menambahkan dalam hadis Zuhri, diriwayatkannya dari Amrah dari Aisyah, katanya sesungguhnya Ummu Habibah kanat tustahad, mengalami istihadah. Maka dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya supaya tidak bersembahyang pada hari-hari dia berhaid, pada hari-hari yang dahulunya, yang sebelum itu dia selalu berhaid. Abu Daud berkata wahadha, ini adalah waham, satu kekeliruan Ibnu Uyainah. Perkara ini tidak terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh huffaz, oleh para hafiz hadis dari Zuhri, kecuali apa yang telah disebutkan oleh Suhail bin Abi Salih. Humaidi telah meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Uyainah, tetapi tidak disebutnya di dalam hadis riwayatnya dari Ibnu Uyainah itu perempuan yang beristihadah perlu meninggalkan sembahyang pada hari-hari dia berhaid. Qamir binti Amr, isteri kepada Masruq, telah meriwayatkan dari Aisyah hadis mustahadah, yang perempuan yang beristihadah ini perlu meninggalkan sembahyang pada hari-hari dia mengalami haid, kemudian mandi. Abdurrahman bin Al-Qasim berkata, diambilnya dari ayahnya bahwa Nabi SAW menyuruhnya supaya meninggalkan sembahyang, yakni tidak bersembahyang pada, yakni qadar ataupun selama beberapa hari yang selalunya dia mengalami haid. Abu Bishr Ja'far bin Abi Wahshiyah telah meriwayatkan dari Ikrimah dari Nabi SAW, katanya Ummu Habibah binti Jahsh telah beristihadah. Lalu dia menyebutkan seperti riwayat sebelumnya, dan Syarik telah meriwayatkan dari Abil Yaqzan dari Adi bin Thabit dari ayahnya dari datuknya dari Nabi SAW bahawa mustahadah perlu meninggalkan sembahyang pada hari-hari yang selalu dia berhaid, kemudian mandi, yakni setelah berlalu hari-hari itu, dan bersembahyang. Ala bin Al-Musayyib meriwayatkan dari Hakam dari Abi Ja'far, katanya Saudah telah mengalami istihadah. Maka Nabi SAW menyuruhnya apabila telah berlalu hari-hari yang selalu dia mengalami haid itu supaya mandi dan bersembahyang. Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas, mustahadah, perempuan yang mengalami istihadah perlu duduk, yakni tidak mengerjakan sembahyang pada hari-hari haidnya. Begitu juga Ammar maula Bani Hashim
Talq bin Habib telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Begitu juga diriwayatkan oleh Ma'qil Al-Khathami dari Ali. Begitu juga Sya'bi meriwayatkan dari Qamir, isteri kepada Masruq, dari Aisyah. Abu Daud berkata, itulah pendapat Hasan, Sa'id Musayyab, Atha, Makhul, Ibrahim, Salim dan Al-Qasim, bahawa mustahadah perlu meninggalkan sembahyang pada hari-hari haidnya. Abu Daud berkata, Qatadah tidak pernah mendengar apa-apa dari Urwah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah, katanya Fatimah binti Abi Hubeish telah pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, sesungguhnya saya ni perempuan yang mengalami istihadah, sehingga saya tidak suci langsung, sehingga darah saya tidak berhenti langsung. Afa ada'us salah, jadi adakah saya perlu meninggalkan sembahyang? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu cuma gangguan urat, gangguan pada urat, walaysat bil haidah, bukannya haid. Apabila waktu haid itu datang, maka tinggalkan sembahyang, dan apabila waktu haid itu berlalu, maka basuhlah darah itu dari kemaluanmu, kemudian bersembahyanglah. Nabi meriwayatkan dari Malik, dari Hisham dengan isnad Zuhair tadi, dan makna hadis yang telah dikemukakan oleh Zuhair tadi. Dalam riwayatnya dia berkata, apabila haid itu datang, yakni waktu haid itu datang, maka tinggalkan sembahyang, dan apabila jangka masa ataupun qadar hari-hari haid itu telah berlalu, maka basuhlah darah itu dari engkau, wasalli, dan bersembahyanglah. Bau man qala idza aqbalatil haidah tada'us salah. Ini bab orang yang berpendapat apabila haid datang, masa haid datang, perempuan itu perlu meninggalkan sembahyang, yakni tidak bersembahyang. Diriwayatkan dari Buhayyah, beliau berkata, saya telah mendengar seorang perempuan bertanya Aisyah tentang seseorang perempuan yang telah terganggu haidnya, dan dia telah mengeluarkan darah yang banyak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh aku supaya menyuruh perempuan tadi supaya memerhatikan ataupun ingat qadar hari-hari yang selalu dia berhaid pada setiap bulan. Ketika haidnya itu betul, berjalan dengan betul, falta'tadda biqadri dhalik, maka hendaklah dia tidak bersembahyang selama hari-hari yang tersebut, ataupun pada hari-hari tersebut itu. Kemudian dia meninggalkan sembahyang pada hari-hari tadi, ataupun pada beberapa harilah yang biasa dia alami haid itu. Thumma litaghtasil, kemudian dia perlu mandi, kemudian listastadfir, hendaklah dia memakai sesuatu, memakai suatu kain yang sebagai cawat. Thumma tusalli, kemudian dia bersembahyang. Diriwayatkan dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair dan Amrah dari Aisyah, katanya Ummu Habibah binti Jahsh, ipar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia tu isteri kepada Abdurrahman bin Auf. Dia telah mengalami istihadah selama 7 tahun. Dia bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ini bukan darah haid, tetapi ini adalah gangguan yang berlaku pada urat. Faghtasili, maka mandilah engkau, wasalli, dan bersembahyanglah. yakni apabila telah berlalu hari-hari yang biasa dia berhaid. Abu Daud berkata, Auza'i menambahkan dalam hadis ini dari Zuhri, dari Urwah dan Amrah dari Aisyah, katanya Ummu Habibah binti Jahsh telah mengalami istihadah ketika dia menjadi isteri kepada Abdurrahman bin Auf selama 7 tahun. Nabi SAW
menyuruhnya. Qala, dengan katanya, apabila haid itu datang, yakni waktu dia itu datang, maka tinggalkan sembahyang, dan apabila pergi waktu itu, faghtasili, mandilah, wasalli, dan bersembahyanglah. Qala Abu Daud berkata, tidak ada sesiapa pun dari anak murid Zuhri yang menyebutkan perkara ini selain dari Al-Auza'i. Amr bin Al-Harith telah meriwayatkannya. Amr bin Al-Harith, Lais, Yunus, Ibnu Abi Dzib, Ma'mar, Ibrahim, dan seterusnya, mereka yang tersebut itu telah meriwayatkan hadis ini, tetapi mereka semua tidak menyebutkan apa yang telah disebutkan oleh Al-Auza'i. Abu Daud berkata, wa innama hadza lafzu, sebenarnya ini adalah lafaz hadis Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah. Abu Daud berkata, Ibnu Uyainah juga menambahkan dalam hadis ini, yaitu Nabi SAW menyuruhnya supaya meninggalkan sembahyang pada hari-hari haidnya, dan itu adalah satu kekeliruan Ibnu Uyainah. Hadis Muhammad bin Amr dari Az-Zuhri, fihi syai', di dalamnya terdapat sesuatu sama seperti ataupun dekat-dekat dengan apa yang ditambahkan oleh Al-Auza'i dalam hadisnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair dari Fatimah binti Abi Hubaysh, katanya, sesungguhnya dia beristihadah, maka Nabi SAW berkata kepadanya, apabila idza kana damul haid, apabila datang darah haid, sesungguhnya ia adalah darah yang hitam dan dikenali. Kalau betul-betul begitu, maka engkau jangan bersembahyang. Fa idza kana al-akhar, yani apabila datang darah yang satu lagi, yang ini bukan darah haid, fatawaddai, maka engkau bersucilah, wasalli, dan bersembahyanglah. Kerana itu hanya gangguan pada urat. Abu Daud berkata, Ibnu Musanna meriwayatkan dari Ibnu Abi Adi, ini hadis tadi itu dari kitabnya beginilah supaya tadi. Kemudian setelah itu dia meriwayatkan hadis ini kepada kami menurut hafalannya. Qala, kata dia, haddatsana Muhammad bin Amr an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah qalat, katanya Fatimah mengalami istihadah, lalu disebutkan sama makna dengan hadis yang tersebut tadi. Abu Daud berkata, Anas bin Sirin meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang mustahadah. Qala, dia berkata, apabila perempuan itu nampak darah yang banyak, maka janganlah dia bersembahyang. Tidak boleh dia bersembahyang. Dan apabila dia nampak kesucian, sudah suci, walaupun seketika, faltaghtasil, hendaklah dia mandi dan bersembahyang. Makhul berkata, orang-orang perempuan, cerita haid ini tidak tersembunyi kepada mereka, bukan suatu yang sulit kepada mereka, kerana darahnya adalah hitam pekat. Apabila warna darah seperti itu telah pun tiada, dan ia menjadi kuning dan agak cair, maka itu adalah darah perempuan mustahadah. Hendaklah dia mandi dan bersembahyang. Abu Daud berkata, Hamad bin Zaid meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dari Al-Qa'qa' bin Hakim dari Sa'id bin Musayyab tentang mustahadah. Apabila haidnya datang, dia perlu meninggalkan sembahyang, dan apabila haidnya pergi, ightasalat, dia perlu mandi, wasallat, dan bersembahyang. Sumai dan selainnya meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab bahawa perempuan itu perlu tidak bersembahyang pada hari-hari haidnya. Begitu juga diriwayatkan oleh Hamad bin Salamah dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayyab. Abu Daud berkata, Yunus meriwayatkan dari Hasan, yakni Al-Basri, perempuan yang berhaid, apabila darahnya berpanjangan, berterusan keluar selepas haidnya selama sehari atau 2 hari, fahiya mustahadah, maka dia adalah mustahadah.
At-Taimi berkata, diambilnya dari Qatadah, ini apabila lebih dari hari-hari haidnya 5 hari, fal tusalli, maka hendaklah dia bersembahyang. At-Taimi berkata, saya pun mula mengurangkan daripada 5, kalau 4, kalau 3, sehingga sampai kepada 2 hari. Faqala, maka Hasan berkata, idza kana yaumain, kalau 2 hari, mana lebih daripada hari-hari biasa tu, fahuwa min haidhiha, maka ia adalah termasuk darah haidnya. Ibnu Sirin ditanya tentang perkara ini, faqala an-nisa, dia menjawab, perempuan lebih tahu tentang perkara ini. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad bin Talha, dari pakciknya Imran bin Talha. Imran meriwayatkan dari ibunya Hamnah binti Jahsh, katanya, yakni kata ibunya, aku mengalami istihadah begitu kuat dan banyak sekali. Aku pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan bertanya dan menceritakan kepada baginda keadaanku. Ketika itu aku mendapati baginda berada di rumah saudaraku Zainab binti Jahsh. Aku berkata, wahai Rasulullah, saya ni perempuan yang beristihadah dengan banyak dan kuat sekali. Fama tara fiha, apa pandangan, apa pendapat tuan tentang darah itu? Adakah ia menghalang saya untuk bersembahyang dan berpuasa? Nabi SAW pun bersabda, saya cadangkan kepada engkau mengguna kapas, fa innahu yudhibu ad-dam, kerana ia boleh menghilangkan darah. Qalat, Hamnah berkata, huwa akthar min dhalik, darah itu lebih lagi, mana tidak dapat ditahan oleh kapas itu. Nabi SAW berkata, kalau begitu engkau kekangkannya, ini engkau kekangkan kemaluan engkau itu, yang dengan sesuatu kain yang tebal. Hamnah berkata, darah itu lebih lagi, yang tidak dapat ditahan oleh kain pun. Qala fattakhidhi thawban, Nabi SAW pun kata, kalau begitu engkau pakai kain yang lebih tebal lagi lah. Faqalat huwa akthar min dhalik, kain yang tebal pun tidak dapat menahannya, kerana ia banyak sekali. Sebenarnya darah itu keluar dengan mencurah-curah. Rasulullah SAW pun bersabda, kalau begitu aku akan cadangkan kepada kamu 2 perkara, 2 cara. Salah satu dari 2 ini kalau engkau pakai sudah memadai, tak perlu engkau guna yang satu lagi. Tapi kalau engkau mampu kuasa untuk melakukan kedua-duanya, itu terpulang kepada engkau lah. Qala laha, Nabi SAW berkata kepadanya, sebenarnya darah ini adalah satu hentakan dari hentakan syaitan. Fatahayyadhi 6 ayyam, oleh itu hendaklah engkau berada sebagai perempuan yang berhaid selama 6 atau 7 hari, mengikut apa yang sedia dialami oleh kamu fi ilmillahi ta'ala dzikru, mana mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala tahu, yakni seperti biasalah, seperti yang Allah tahu keadaan engkau hak biasanya berapa hari. Kemudian engkau mandi, sehingga apabila engkau nampak engkau telah betul-betul suci dan darah itu berhenti, engkau bersembahyanglah selama 23 malam, yakni 23 malam atau 24 malam dengan hari-harinya bersama, beserta hari-harinya. Wasumi, dan engkau berpuasa. Itu sudah memadai kepada engkau. Wa kadzalika faf'ali, begitulah engkau lakukan pada setiap bulan, seperti mana orang-orang perempuan selalu berhaid dan selalu suci pada masa haid mereka dan pada masa suci mereka. Bagaimana mereka lakukan, yakni engkau lakukan begitu. Kalau engkau kuasa, kalau engkau mampu mentakhirkan zuhur dan menyegerakan asar dengan mandi
sekali dan jamak di antara dua sembahyang itu, yakni zuhur dan asar, engkau takhirkan maghrib dan menyegerakan isya, kemudian engkau mandi dan jamakkan di antara dua sembahyang itu, faf'ali, maka lakukanlah. Dan engkau mandi pula pada waktu fajar, faf'ali, kalau engkau mampu buat begitu, maka lakukanlah. Dan berpuasalah jika engkau mampu ala dhalik, dengan cara tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah yang lebih aku suka dari dua cara yang tersebut tadi. Yang ini lebih aku suka dari dua cara yang tersebut tadi. Abu Daud berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Amr bin Thabit dari Ibnu Aqil. Dia berkata, yang di dalam riwayatnya Hamnah berkata, yang ini lebih saya sukai dari dua cara itu. Yakni dia, Amr bin Thabit ini, tidak menganggapnya sebagai kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia anggapnya itu kata-kata Hamnah. Abu Daud berkata, Amr bin Thabit adalah seorang Rafidhi, dan dia menyebut tentang Amr ini kata-kata Yahya bin Ma'in. Beliau menyebutnya wa dzakarahu an Yahya bin Ma'in. Beliau menyebutnya yakni Abu Daud menyebut ceritanya, cerita Amr bin Thabit tadi dari Yahya bin Ma'in. Sekatalah itu pun banyak, panjang ni cerita ni. Dan rumit juga ni, tempat rumit juga ni. Tak ada rumit mana, cuma cara dia tu lah. Jadi hadis yang pertama yang kita baca malam ni, mula-mulanya hadis Urwah bin Az-Zubair. Fatimah binti Abi Hubaysh cerita kepada dia bahawa dia suruh Asma, atau Asma cerita kepada dia, pada Urwah, yang ni anak dia lah. Urwah tu anak Asma. Apa ni, bukan Asma binti Abi Bakr ini, tak, Asma lain. Asma binti Umais. Asma binti Umais ni. Asma menceritakan kepadaku, Asma binti Umais itu kemudiannya jadi isteri kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Urwah ni anak cucu Sayyidina Abu Bakar. Jadi nenek dia lah, jadi Asma ni menceritakan kepada dia bahawa Fatimah suruh dia. Tak apalah, waktu tu tak ada masalah. Waktu tak ada masalah. Sama boleh jadi mana Fatimah cerita kepada dia, Asma pun cerita juga kepada dia. Lepas tu perawi kemudian ni syok, sebab mungkin dia ada cerita, sekali itu dia cerita Fatimah cerita, sekali itu dia cerita Asma. Jadi perawi hak bawah dia ni syak. Sebab itulah dia kata Asma. Tu syak perawi, menunjukkan perawi itu syak. Hak mana satu, sedangkan kedua-duanya boleh dihimpunkan. Sebab dia ni, Urwah ni, dah dengan kedua-duanya. Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan yang beristihadah. Sebab dia ni, Fatimah ni, istihadah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia taq'udah. Taq'udah tu duduk, bukan duduk, maksudnya tidak bersembahyang. Suruh dia tidak bersembahyang pada hari-hari yang biasa dia berhaid. Yang ni kalau awal bulan lah, kalau tengah bulan lah, ikutlah. Lepas tu apabila habis hari-hari tu, jangka masa biasa dia alami, mandilah. Dia mandi. Lepas tu Abu Daud berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Qatadah dari Urwah. Tadi hak ambil daripada Urwah tadi Zuhri. Ini Abu Daud kata Qatadah pun ada juga riwayat daripada Urwah, bukan Zuhri saja. Dari Zainab binti Ummi Salamah. Tetapi hak riwayat Qatadah tu dari Zainab binti Ummi Salamah.
bahawa Ummu Habibah binti Jahsh. Ummu Habibah binti Jahsh, bukan Fatimah binti Abi Hubeish. Beristihadah, maka Nabi SAW suruh dia meninggalkan sembahyang pada hari-hari haid, kemudian mandi dan bersembahyang. Abu Daud berkata, Ibnu Uyainah dalam hadisnya dari Zuhri, hadis Zuhri ini dari Amrah dari Aisyah, Aisyah kata Ummu Habibah istihadah. Ummu Habibah mana? Ummu Habibah binti Jahsh. Ummu Habibah binti Jahsh beristihadah. Dia pun tanya Nabi SAW. Nabi SAW pun suruh dia tinggal sembahyang, tidak bersembahyang pada hari-hari haid itu. Abu Daud berkata ini keliru Ibnu Uyainah. Zada Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah ni maksudnya Sufyan bin Uyainah. Keliru ni. Tidak ada dalam hadis-hadis hafiz hadis yang lain dari Zuhri kecuali apa yang disebutkan oleh Suhail bin Abi Saleh. Suhail bin Abi Saleh yang pertama tadi, hadis yang pertama tadi, kalau kita baca mula-mula malam ni, ini Suhail bin Abi Saleh meriwayatkan dari Zuhri. Hak ni cerita Fatimah binti Abi Hubeish, bukan cerita apa namanya Ummu Habibah. Bukan cerita Ummu Habibah. Hak tu lah hak disebut oleh Suhail bin Abi Saleh, hak tu saja. Wa qad rawal Humaidi telah meriwayatkan hadis ini dari Zuhri, dari Ibnu Uyainah, dari Ibnu Uyainah. Mana Ibnu Uyainah ambil juga daripada Zuhri, tapi hak riwayat Humaidi daripada Ibnu Uyainah tidak ada sebut di dalamnya perempuan itu perlu meninggalkan sembahyang pada hari-hari haid dia tu. Tak ada. Tak ada lagu tu. Ini menunjukkan bahawa Uyainah tu keliru. Ini maksud Abu Daud tu. Keliru sebab Humaidi yang meriwayatkan daripada dia tak ada riwayat. Hak riwayat daripada hak ni, hak Abu Daud riwayat ini, Ibnu Uyainah dia kata ni keliru. Dalam hak Humaidi tak ada. Tak apalah, kita baca dulu. Qamir binti Amr pula isteri kepada Masruq ni meriwayatkan dari Aisyah, perempuan yang beristihadah perlu meninggalkan sembahyang pada hari-hari dia berhaid tu, kemudian mandi. Abdul Rahman bin Al-Qasim meriwayatkan dari ayahnya, ini Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr, bahawa Nabi SAW menyuruh perempuan yang beristihadah itu meninggalkan sembahyang, yakni beberapa hari yang selalu dia berhaid. Abu Bishr Ja'far bin Abi Wahsyiyah meriwayatkan dari Ikrimah dari Nabi SAW. Hasbun ada juga. Hasbun tak ada juga. Jadi tengok mari ni banyak ni, mari ni. Akhir sekali dia kata Sa'id bin Jubair meriwayatkan daripada Ali daripada Ibnu Abbas mustahadah tidak boleh bersembahyang pada masa dia berhaid itu, dan seterusnya. Dia cerita inilah pendapat Hasan Basri, Sa'id Musayyab, Atha, Makhul dan orang lain lagi. Abu Daud berkata Qatadah tidak ada mendengar apa-apa dari Urwah. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Dia nak cerita beberapa perkara aja secara ringkas yang kita sebut, tak supaya tidak belik iaitu riwayat yang pertama, hak malam ni kita baca ni. Riwayat Yusuf bin Musa. Hak tu sahih dah, betul dah tu. Tak ada apa satu dah. Iaitu perempuan yang berhaid ni, yang beristihadah ni, dia perlu meninggalkan sembahyang dia pada masa hak selalu dia berhaid. Perlu tinggal sembahyang. Apabila telah berlalu hari-hari itu, hari-hari haid dia tu, dia mandi, lepas tu sembahyang. Tu biasa. Hak ni tak apa dah. Cuma Abu Daud dia saja dia lah. Ini orang panggil tafannun dia. Seni dia.
Seni dia nak cerita cara dia lah ni. Dia cerita selain daripada Zuhri, Qatadah meriwayatkan dari Urwah. Qatadah meriwayatkan dari Urwah, yani Ummu Habibah binti Jahsh pula, bukan Fatimah binti Abi Hubeish, tapi Ummu Habibah binti Jahsh. Dan hak ni riwayat Qatadah ni dia sendiri pun komen akhir sekali tadi kan, sebelum hadis 282. Qala Abu Daud lam yasma' Qatadah min Urwah syai'an. Qatadah tak ada dengar apa-apa hadis dari Urwah. Maknanya hadis ini diriwayatkan oleh Qatadah dari Urwah. Mana hadis ini munqati'. Sebab apa? Sebab Qatadah dia tak ada dengar apa-apa daripada Urwah. Tu anak ayat. Artinya kalau nak banding hadis ini, riwayat Qatadah ni dengan riwayat Zuhri hak sebelum ni, lebih kuat hak tadi. Hak tadi menceritakan Fatimah binti Abi Hubeish. Dia yang mengalami masalah tu, bukan Ummu Habibah binti Jahsh. Dalam riwayat Qatadah ni Ummu Habibah. Itu satu. Mana kalau kita nak banding hak dua ni, hak mana lebih kemah? Hak yang pertama lebih kemah. Sebab apa? Hak yang kedua ni munqati'. Sebab apa? Qatadah dia tak dengar apa-apa daripada Urwah. Lepas tu dia riwayat secara anah-anah pula, dan dia ni mudallis pula. Maknanya riwayat ini dhaif. Tak kuat. Tak kuat. Kalau nak kira serupa ya dengan hak sebelum pada ni, isi dia iaitu Nabi SAW larang perempuan yang beristihadah ni bersemayam pada hari-hari haid dia, larang. Lepas tu bila berlalu hari tu dia suruh mandi, lepas tu suruh semayam. Serupa dengan hak sebelum pada ni, Fatimah binti Abi Hubeish. Serupa. Lepas tu apa tujuannya? Dia nak ceritanya ada beza tu. Ada beza tu, iaitu yang pertama Fatimah binti Abi Hubeish, ni Ummu Habibah. Tapi tidakkah ada kemungkinan bahawa kedua-duanya, yakni Ummu Habibah binti Jahsh ini juga mengalami isti'adhah seperti mana Fatimah binti Abi Hubeish? Kalau macam tu tak ada masalah. Jadi dalam kedua-dua hadis ini, cuma hadis yang kedua ni kok mana-mana pun dia dhaif sebab putus tu. Tidak disebut itu. Siapa Qatadah ambil daripada siapa? Siapa ambil secara langsung daripada Urwah? Sebab dia tidak mungkin. Tapi kalau kita andai, kita nak terima jugalah. Tak apa. Apa hukumnya? Hukumnya perempuan yang musta'adhah ni lagu ni serupalah dengan hak tadi, dengan hak sahih tadi, iaitu pada masa dia mari haid dia tidak bersemayam. Apabila telah berlalu hari-hari haid tu, dia mandi dan bersemayam. Tu serupa. Akan nak kira dari segitu. Abu Daud kata pula, Ibnu Uyainah dalam hadis Zuhri serupa dengan hadis Zuhri tadi apa nama ni? Suhail bin Abi Salih. Suhail bin Abi Salih serupa dengan itu juga. Cumanya dari Amrah. Hak tadi Zuhri dari Urwah bin Az-Zubair. Hak Sufyan bin Uyainah riwayat daripada Zuhri ni dari Amrah, dari Aisyah. Tu sanad lain. Aisyah kata Ummu Habibah. Hak tadi Suhail bin Abi Salih tadi kata bukan Ummu Habibah, Fatimah binti Abi Hubeish. Dua perkara lah. Tadi hak riwayat Qatadah pun ada sebut Ummu Habibah juga, tapi hak tu dhaif. Hak ni lagu mana? Sebut Ummu Habibah juga. Tarik lain daripada Zuhri juga, tapi dari Amrah. Bukan hak tadi Zuhri daripada Urwah. Lepas tu yang mengambil daripada Zuhri itu Suhail bin Abi Salih. Hak ni yang mengambil daripada Zuhri ni Ibnu Uyainah. Dari Aisyah dia kata Ummu Habibah istihadah. Dia pun tanya Nabi SAW. Maka Nabi SAW suruh dia meninggalkan sembahyang pada hari-hari dia berhaid. Abu Daud berkata, ini Waham Ibnu Uyainah. Ini Waham Ibnu Uyainah. Tidak ada siapa pun hafiz hadis yang meriwayatkan daripada Zuhri
melainkan serupa dengan Suhail bin Abi Saleh tadi, serupa dengan hak tu. Lepas tu hak mananya? Hak Ibnu Uyainah tambahnya. Hak Ibnu Uyainah tambah. Hak mana? Kalau hak ni, yang ni perempuan yang istihadah ni, dia perlu meninggal sembahyang pada masa haid dia mari. Yang ni kalau dia tu mu'tadah lah, sudah biasa berhaid, dia perlu tinggal sembahyang. Serupa je hadis Ibnu Uyainah ni pun dengan hadis apa ni Suhail bin Abi Saleh tadi, hak ambil daripada Zuhri, serupa. Hak mana hak dia tambah tu? Hak kata waham tu keliru tu, hak mana? Boleh jadi hak maksud Imam Abu Daud dia kata keliru ni, hak tambahan Ummu Habibah tu, bukan apa ni Fatimah binti Abi Hubeish. Tambahan lagu tu, hak tu hak keliru. Tapi itu bukan tambahan, itu cerita lain. Jadi Imam Abu Daud nak cerita, apalagi hafiz-hafiz yang lain, hafiz-hafiz hak lain tak ada sebut ni tambahan. Tada'us salat ayyama aqra'iha. Mana hak ni lafaz ni tak ada. Mana kalau kita terima Ummu Habibah ni, kita terima ni cerita Ummu Habibah, tetapi lafaz an tada'us salat ayyama aqra'iha, suruh tinggal sembahyang pada masa-masa haid ni, hak tu tak ada. Hak tu tak ada dalam riwayat orang lain, hak ambil daripada Zuhri. Tetapi dalam riwayat Ibnu Uyainah ada hak ni, ada hak ni. Kalau nak kira ada hak ni dengan hak tadi, serupa je, tak apa. Cuma ini cerita ahli hadis. Ahli hadis ni dia tengok orang ni riwayat daripada Zuhri. Kalau hak cerita Ummu Habibah tu tak ada sebut antada'as salah ayyama aqra'iha, tu tak ada orang lain. Tetapi Sufyan bin Uyainah ada sebut ni. Tu je. Tu je nak cerita dalam ayat tu. Sufyan bin Uyainah ada sebut, orang lain tak ada sebut. Tu satu dalilnya bahawa ini kekeliruan Sufyan bin Uyainah. Walaupun dia tu orang besar, Sufyan bin Uyainah ni seorang mujtahid juga dalam fiqh dan dalam hadis ni orang besar, tetapi dia keliru. Ni kata Abu Daud. Dalil bagi kelirunya Imam Abu Daud kemukakan satu, yang pertamanya iaitu hafiz-hafiz hadis yang lain yang juga meriwayatkan hadis ini, cerita Ummu Habibah ni daripada Zuhri, tak ada menyebutkan tambahan antada'as salat ayyama aqra'iha, tu tak ada. Itu yang pertama. Seorang dengan hak lama, kita nak bakar hak mana? Walaupun dia ni orang hebat, tapi orang lain pun hebat-hebat juga, kita nak bakar hak mana? Itu yang pertama. Dalil yang kedua, Imam Abu Daud nak cerita kata ni Ibnu Uyainah ni keliru, iaitu Humaidi meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Uyainah. Humaidi anak murid kepada Sufyan bin Uyainah tadi, dia tak ada sebut ni tada'us salat ayyama aqra'iha. Tada'us salat ayyama aqra'iha ini tambahan Sufyan bin Uyainah ni keliru. Gitu. Tetapi orang lain bantah pula, tak kena ni Abu Daud kata lagu tu ni. Dalil yang kedua bagi Sufyan bin Uyainah tu keliru dalam riwayat dia ni, dia tambah hak ni, orang lain tak ada tambah. Dalil dia hak yang kedua ni apa dia? Iaitu Humaidi meriwayatkan daripada dia, tak ada sebut ni. Itu bukan keliru Sufyan bin Uyainah, boleh jadi keliru Humaidi. Orang lain kata sebab anak murid kepada Sufyan bin Uyainah hak lain, hak ni hak ada sebut hak ni tada'us salat ayyama aqra'iha, namanya Muhammad ibnul Muthanna, dia ada sebut. Sama ada Humaidi keliru tak ada sebut ni, ataupun Muhammad bin al-Muthanna, Abu Bakar Muhammad bin al-Muthanna, hak tu yang keliru, bukan Sufyan bin Uyainah tu sendiri keliru. Mana boleh menjadi bukti bahawa Sufyan bin Uyainah tu keliru? Itu tak boleh jadi bukti. Boleh kita kata salah seorang anak murid dia keliru, Sufyan bin Uyainah tak pasti lagi keliru tu, mana kita tahu keliru. Bukti yang kedua yang dikemukakan oleh Imam Abu Daud, dipertikaikan oleh ulama hadis. Sebab apa? Dia kata tak jelas tu. Kalau buktinya Humaidi dalam riwayat dia tak ada sebut ni, orang lain boleh kata Muhammad bin al-Muthanna dalam riwayat dia ada sebut. Siapa?
Mana bukti? Bukti Sufyan bin Uyainah keliru waham tu. Tak ada bukti. Kalau nak ada pun salah seorang daripada anak murid dia. Muhammad bin Al-Muthanna kau keliru, dia ambil daripada Sufyan bin Uyainah. Sebenarnya Sufyan ni serupa dengan orang lain juga, tak ada sebut tambahan ini. Munasabahnya kok kita kata. Atau tapi tak pasti. Mungkin Humaidi yang keliru, sebenarnya Sufyan bin Uyainah memang sebut lagu ni. Walaupun dia berbeza daripada orang-orang lain yang meriwayatkan daripada Zuhri, tapi berbeza pun tak apa, sebab dia orang kuat juga. Jadi dalil yang kedua yang dikemukakan oleh Abu Daud tentang Wahab Ibnu Uyainah ni tidak berapa kemah, tidak berapa diterima oleh ulama-ulama hadis yang lain. Itu. Lepas tu ya kita duduk bahas ni apa ni? Duduk bahas apa ni, perempuan yang mustahadah ni kalau mari hari haid dia tu, dia perlu meninggalkan sembahyang. Tidak gitu kan hukum. Apa perlu kita duduk bahas hak ni? Hak ni pun ada hak tu juga. Salah kah? Kalau kita terima Sufyan bin Uyainah ni, hak tambahan dia, perempuan yang beristihadah apabila mari masa haid dia, dia perlu tinggal sembahyang. Pasal kah? Tidakkah betul? Serupa juga dengan hak dulu. Apa dia duduk sibuk? Itu pula. Serupa juga. Cuma ini cerita ulama hadis. Ulama hadis ni dia bahas benda-benda lagu tu lah. Kadang-kadang orang ramai ni apabila menghadapi benda-benda macam ni, tak faham apa faedah. Imam Abu Daud pun nak ayat serupa je. Memang hukum dia tu serupa dengan hak ni, pakai hak ni juga, iaitu perempuan tu pada hari-hari haid tadi dia tidak sembahyang. Memang semua sepakat dah hak tu. Takut-takut orang kata. Lepas tu orang duduk pakai ni, kalau kita kata ni tambahan dia ni tidak kemah, tak kuat lah. Lepas tu orang duduk pakai perempuan mustahadah ni pada hari-hari dia mari kota tu, mari haid tu, dia perlu meninggalkan sembahyang tu, maknanya tak kuat lah pegangan tu. Lagu mana? Takut-takut orang kata gitu. Jadi adakah sekian ramai umat Islam ni orang duduk pakai lagu tu, dia duduk pegang bergatur dengan satu tali Sufyan bin Uyainah tu saja? Kalau lagu tu tak kuat, maka Imam Abu Daud marilah riwayat yang menyebutkan hukum hak tadi. Perempuan mustahadah ni bila mari masa haid dia perlu meninggalkan sembahyang. Banyak riwayat hak tu. Tak sebut cara hak ni perbahasan ulama hadis saja. Hak lain-lain, hak sebelum pada ni, hak selepas pada ni, hak sahih, hak hasan ada. Tapi Imam Abu Daud buat mari 5. Dalil yang lain, riwayat yang lain, yang mana kesemuanya dhaif berlaku. Dalam hak 5 hak dhaif ni menyebutkan perempuan tu perlu meninggalkan sembahyang pada masa haid dia mari. Jadi gabungan daripada hak dhaif ni kadang-kadang bila kita campur dia jadi kuat juga. Kalau kita nak pakai hak dhaif, lagu itulah cara dia nak ajar. Kalau kita tak, tapi ulama Islam, orang Islam hak duduk pakai hukum tadi, tidak duduk pegang dengan hak dhaif tu. Kalau nak pakai juga hak dhaif, gabung, campur. Hak dia mari 5. Misalnya beginilah dalam masalah ni, dalam masalah lain pun lagu tu juga. Dan kalau tak saya pakai hak ni, hak sahih, hak asal sudah ada dah. Siapa tak pakai hak ni pun. Dan orang-orang lain yang pegang lagu tadi kerana ada hadis yang terang lah, bukan kerana duduk pegang hadis Ibnu Uyainah ni seorang dah tak sabit tu. Tu dia nak cerita. Maka dia marilah riwayat Qamir binti Ammar, isteri kepada Masruq, dia meriwayatkan dari Aisyah, al-mustahadah tatruku salat ayyama aqra'iha. Tu sah. Tu sah. Yang kedua riwayat Abdurrahman bin Al-Qasim dari ayahnya bahawa Nabi SAW menyuruh perempuan itu meninggalkan sembahyang pada masa haid. Itu yang kedua. Yang ketiganya riwayat Abu Bishr Ja'far bin Abi Wahsyiyah dari Ikrimah dari Nabi SAW, iaitu Ummu Habibah binti Jahsh, dan seterusnya. Hak situ pun mana sebut tidak boleh sembahyang, perlu meninggalkan sembahyang. Hadis yang keempatnya riwayat Syarik dari Abil Yaqzan. Syarik dari Abil Yaqzan. Itu yang keempat. Dan riwayat yang kelimanya iaitu Ala bin Musayyib dari Hakam dari Abi Ja'far. Saudah tu, apabila berlalu hari-hari haid dia tu, dia perlu mandi dan bersembahyang. Tu 5.
Tetapi kelima-limanya ini dhaif berlaku. Dhaif berlaku. Apa yang dhaif buat mari? Hak sahih pun ada dah. Imam Abu Daud nak ajar kita lagu mana kadang-kadang ulama ni dia pakai hak ni hukum dia lagu ni. Kalau hadis dhaif ni satu hadis dhaif, dia tak boleh nak pakai buat landasan hukum untuk menentukan hukum, tak boleh. Lagu mana cara? Gabungkan beberapa yang dhaif. Asalkan tidak dhaif tu tidak kuat sangat dhaifnya. Gabungkan itu salah satu cara juga. Kalau tidak pun, kalau dalam masalah ni memang ada pun hak sahih tu, hak hasan tu, tak ada ni pun tak apa. Tapi dia nak cerita ini cara mempelbagaikan mempelbagaikan istidlal dan istimbak masalah tu. Jadi riwayat yang pertama hak Qamir tu, riwayat Qamir isteri kepada apa ni, Masruq, hak tu dhaif. Dhaif. Pasal apa? Pasal dia hadis mursal, putus juga, tidak sampai kepada Nabi SAW. Riwayat Syarik dari Abil Yaqzan dhaif, sebab dhaifnya Abil Yaqzan itu. Begitu juga riwayat-riwayat hak sebelum pada tu Abi Bishr dan Ala bin Musayyab, itu semuanya mursal belaka. Mursal artinya putus, mana sanad dia tu tidak sampai kepada Nabi SAW secara bersambung, bahkan putus. Gitu. Hak tu hendaknya, hak lain-lain tu tak ada. Serupa, isi dia serupa je, isi dia. Kesimpulannya, perempuan yang beristihadah itu dia perlu meninggalkan sembahyang pada masa haid dia mari. Pas masa haid dia mari tu dia sudah tahu dah. Bila dia sudah tahu dah masa mana, itulah orang panggil hadis-hadis ini semua, sama ada Ummu Habibah kah atau Fatimah binti Abi Hubeish kah, semuanya menunjukkan bahawa perempuan yang beristihadah di sini adalah mu'tadah, mustahadah, mu'tadah, yang sudah ada kebiasaan dia, adat dia, masa yang tetap bagi haid dia tu datang. Sebab itulah dalam riwayat tadi, apabila sudah berlalu hari-hari dia haid tu, mana sudah maklum dah lah kepada dia tu. Baru ni kita sudah sebut dah kan. Sebab perempuan yang mustahadah ni dia ada beberapa macam. Ada yang mubtada'ah, ada yang mutahayyirah, dan ada yang mumayyizah, dan ada yang mu'tadah. Setakat ni kalau kita jumpa ni semuanya mu'tadah belaka lagi, mu'tadah belaka lagi. Hak tu hendak ni. Seterusnya Imam Abu Daud tak padan dengan hak tu. Hak tadi hak riwayat kira-kiranya dikatakan, dikaitkan dengan Nabi SAW lah. Tetapi kalau hak riwayat daripada sahabat-sahabat, lagu mana? Lagu tu juga. Ni dia. Sa'id bin Jubair meriwayatkan daripada Ali dan Ibnu Abbas, orang perempuan mustahadah ni dia tak boleh semayang pada masa haid dia tu mari. Apa tu? Lepas tu riwayat dia mari, riwayat ni, riwayat ni. Maknanya sahabat-sahabat pun lagu tu juga faham dia, bukan cerita kemudian ni. Bukan cerita kemudian. Lagu tu semua maklum belakang. Pendapat Hasan Basri, Sa'id Musayyab, Atta, ni mana di kalangan tabi'in ramai, mana boleh katakan semua berpendapat begitu. Perempuan mustahadah perlu meninggalkan sembahyang pada masa haid dia tu. Jadi walaupun Sufyan bin Uyainah tadi dari segi perbahasan hadis tadi katanya membuat tambahan perempuan mustahadah tu perlu meninggalkan sembahyang, sebenarnya tidak bercanggah. Cumanya ia jadi duk bahas tu dari segi hadis, dari segi riwayat. Anak-anak murid Zuhri tu sekian-sekian ramai anak murid Zuhri tu dia seorang riwayat tambahan lagu tu. Ada pun orang lain tak ada riwayat tambahan itu. Tapi adakah tambahan itu salah? Tidak salah. Tu nak cerita, tidak salah. Cuma perbahasan dari segi hadis. Seterusnya riwayat daripada Aisyah, Fatimah binti Abi Hubeish pergi kepada Rasulullah SAW. Dia pun kata seperti tadi Nabi SAW kata, idza aqbalatil haidah, apabila haid engkau datang, fada'is salah, maka engkau tinggalkan sembahyang. Apabila haid engkau datang itu yakni masa dia tu datang. Dah apabila mari istihadah ni kata putus dalam darah tu mari sokmo dah lah sepanjang bulan tu. Jadi
Hak mana hak haidnya, hak mana hak istihadah? Jawabnya hak biasa sebelum pada tu. Hak haidnya masa mana? Hak mari masa tu, hak tu dikira sebagai haid. Lepas tu apabila sudah habis masa dia, kau mandi, basuh darah tu. Lepas tu semaya, basuh dan semaya. Ini juga menunjukkan mu'tadah juga. Dan hadis ini juga menjadi dalil kepada orang yang mengatakan darah itu najis, sebab Nabi SAW suruh basuh walaupun suruh basuh, fagsil, basuh darah. Dia suruh basuh, dalam setengah riwayat suruh mandi. Tapi Imam Malik kata tak, suruh basuh di sini ataupun suruh mandi dalam setengah riwayat itu amar irsyadi belaka, bukan memberi makna hukum, makna wajib darah itu kotor ke ataupun membatalkan air semaya ke apa. Tidak batal. Kalau perempuan tu ambil air semaya tadi, lepas tu nak semaya pula, dia tak batal dengan cara lain lah. Syaratnya tidak jadi batal dengan keluarnya darah. Kalau tak basuh pun tak apa bagi dia. Sebab apa? Sebab dia penyakit, darah penyakit. Dia pegang dengan hadis lain lah, yang tidak ada menyebutkan basuh pun, tidak ada menyebutkan mandi pun. Hak sepakat kata mandi atau mandi ni, hak macam sini dia suruh basuh darah. Hak sebut mandi, hak tu sepakatnya yang ni apabila habis tempoh haid, masa haid, hak tu mandi. Ada pun selepas pada tu tak. Bahkan riwayat yang menyebutkan mandi setiap kali dia nak sembahyang itu tidak sahih. Riwayat itu tidak sahih. Hak basuh tu adalah juga sahih, banyaklah juga. Tetapi basuh tu mengikut Imam Malik bukan kerana sudah batal air sembahyang dia, tidak, tetapi untuk irsyadi, untuk kebaikan dia. Sebab apabila kena air tu jadi sejuk, apabila jadi sejuk jadi kurang sikit keluar darah tu. Begitulah. Fatruki salat fa idza dhahaba qadruha faghsili ad-dama anki. Apabila telah berlalu qadar hari-hari haid itu, faghsili ad-dama anki, maka basuhlah darah tu dari engkau dan bersembahyanglah tu. Adakah maknanya basuh saja tempat tu, lepas tu tak payah mandi? Ada, semua kata kena mandi, semua kata kena mandi. Ini basuh darah ni apabila nak sembahyang, tapi apabila suci dia, apabila telah berlalu hari-hari haid tu, situ kena mandi, semua kata kena mandi. Ni hak kata basuh darah ni, sekali kita tengok nampak sini, apabila telah berlalu kadar hari-hari haid tu, engkau basuh darah tu daripada basuh, suruh basuh, bukan suruh mandi. Nampak gitu? Tidak, semua sepakat mengatakan kena mandi dulu. Hak kata suruh basuh ni iaitu pada setiap kali nak sembahyang tu, bila nak sembahyang. Hak kemudian daripada tu baru man qala idza aqbalatil haidah tad'u as-salata. Sekatulah dulu mana ni. Panjang pula ni. Panjang. Sekatu dulu. Allahu a'lam.